Salam sejahtera, saya Novedelvia binti Davis memegang kad matriks BF 241110159 sebagai pembentang yang pertama ingin menjelaskan serba sedikit mengenai Parlimen di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Parlimen di Malaysia merupakan institusi tertinggi dalam sistem pemerintahan negara yang berasaskan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Ia merangkumi 3 komponen utama, iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Parlimen memainkan peranan penting dalam mengubal undang-undang, membahas dasar negara dan menyemak tindakan kerajaan. Selain itu, Parlimen juga berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan kerajaan untuk memastikan ketelusan serta keseimbangan kuasa eksekutif. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, Parlimen perlu terus relevan dalam menjaga integriti, keadilan sosial dan keharmonian negara. Dengan itu, saya akhiri pengenalan ini dan menjemput rakan saya untuk meneruskan pembentangan bahagian yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang struktur Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia terdiri daripada 3 komponen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Pertama, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara dan memainkan peranan penting dalam sistem parlimen. Antaranya ialah memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh parlimen. Baginda juga merupakan simbol kestabilan, perpaduan dan kedaulatan negara. Kedua ialah Dewan Negara. Dewan ini merupakan dewan tertinggi dalam parlimen. Ahli Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga dipilih oleh Dewan Undangan Negeri. Peranan utamanya ialah untuk menyemak dan meneliti rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat sebagai satu mekanisme semak dan imbang. Ketiga, Dewan Rakyat. Dewan ini dianggotai oleh ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Fungsi utama Dewan Rakyat ialah menggubal dan meluluskan undang-undang, meluluskan belanjawan negara, serta mengawasi tindakan kerajaan dan menyuarakan isu rakyat. Ketiga-tiga komponen ini saling bekerjasama untuk memastikan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia berjalan dengan baik dan berkesan. Sekian sahaja untuk slide ini. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang keanggotaan Parlimen Malaysia. Jadi, Parlimen Malaysia ni dia terbahagi kepada 2 komponen utama, iaitu yang pertama Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Untuk Dewan Negara ni, dia dianggotai oleh seramai 70 orang ahli yang dikenali sebagai senator, di mana seorang senator ni harus seorang yang cemerlang dalam bidang masing-masing dan juga mewakili golongan minoriti dalam masyarakat. Jadi terdapat dua cara pelantikan seorang senator ni menurut Perlembagaan Persekutuan Perkara 45. Yang pertama melalui pelantikan Yang di-Pertuan Agong, iaitu seramai 44 orang ahli. Jadi antara 44 orang ahli ni, 2 daripadanya mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 wakil masing-masing daripada wilayah Persekutuan Labuan dan juga Putrajaya. Cara pelantikan seorang senator ni yang kedua ialah melalui Dun Undangan Negeri, di mana seramai 26 orang ahli boleh dilantik, di mana 2 daripadanya mewakili negeri masing-masing. Walau bagaimanapun, Parlimen ni dia ada kuasa untuk menambah wakil negeri menjadi 3 orang dan juga boleh menghapus ataupun mengurangkan bilangan ahli yang telah dilantik. Beralih kepada Dewan Rakyat pula, Dewan Rakyat pula dianggotai seramai 222 orang ahli, di mana mereka ni adalah calon-calon yang telah memenangi pilihan raya di kawasan masing-masing. Jadi untuk pilihan raya yang diadakan setiap 5 tahun sekali, rakyat merupakan golongan yang amat penting dalam memilih pemimpin ataupun wakil di kawasan masing-masing untuk menduduki kerusi Parlimen dalam Dewan Rakyat. Jadi untuk calon yang telah memenangi pilihan raya tersebut, sebelum mereka sah menjadi seorang ahli Dewan Rakyat,
mereka perlulah mengangkat taat sumpah dan juga mentaati perlembagaan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat sebelum mereka boleh memegang sebarang kerusi di dalam Dewan Rakyat. Beralih kepada syarat kelayakan seorang ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Pertama, untuk Dewan Negara, seorang ahli perlulah seorang warga negara Malaysia berumur tidak kurang 30 tahun, memiliki akal yang sempurna dan tidak muflis, dan tidak memegang jawatan sebagai senator lebih daripada 2 penggal. Jadi kebiasaannya satu penggal ni adalah selama 3 tahun dan seorang senator boleh menyambung jawatan mereka kepada penggal yang kedua, namun tidak boleh meneruskannya selepas dari penggal yang kedua. Untuk syarat kelayakan ahli Dewan Rakyat pula, seorang ahli Dewan Rakyat seharusnya merupakan seorang warga negara Malaysia, tidak muflis, memiliki akal yang sempurna dan tidak berumur kurang daripada 21 tahun. Jadi seorang ahli Dewan Negara juga seharusnya tidak memegang jawatan sebagai ahli Dewan Negara dalam masa yang sama. Menurut Perlembagaan Persekutuan Perkara 49, seorang ahli Dewan Rakyat tidak seharusnya memegang jawatan sebagai seorang ahli Dewan Negara juga. Jadi sekiranya seorang ahli Dewan Rakyat ni didapati bersalah di bawah Mahkamah Persekutuan, ataupun didapati bersalah menerima kewarganegaraan negara lain, ataupun didapati bersalah di bawah kesalahan pilihan raya, jadi mereka ni berhak untuk kehilangan kelayakan sebagai seorang ahli Dewan Rakyat. Jadi yang last sekali ialah barisan kekuasaan tertinggi Dewan Rakyat. Dalam Dewan Rakyat terdapat 3 kuasa tertinggi, iaitu Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga Setiausaha Dewan Rakyat. Untuk Yang di-Pertua Dewan Rakyat ni, tugas utama dia ialah untuk memantau perjalanan persidangan dan juga menjadi kata putus sekiranya berlaku pertikaian berkenaan peraturan-peraturan mesyuarat dalam Dewan Rakyat. Seterusnya ialah Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Jadi Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat ni ada 2 orang di mana mereka akan bergilir-gilir untuk memantau persidangan semasa ketiadaan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Dan yang ketiga ialah Setiausaha Dewan Rakyat. Tugas utama mereka ialah untuk mengemukakan notis usul dan juga risalat, dan juga untuk mengemukakan notis memulakan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Anissa binti Muhammad Amin, nombor matrik BA 2410446. Hari ini saya akan membentangkan tentang prosedur dan tanggungjawab dalam parlimen yang terbagi kepada 4, iaitu pelantikan dan pelantikan semula ahli, sumpah ahli perkara 59, tanggungjawab parlimen kepada rakyat dan peraturan dan tata cara parlimen perkara 62. Baiklah, pertama sekali iaitu pelantikan dan pelantikan semula ahli. Pelantikan ahli Dewan Negara dilakukan melalui 2 cara. 2 senator dipilih oleh Dewan Undangan Negeri, manakala 40 lagi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Tempoh khidmat ialah 3 tahun dan boleh dilantik semula sekali sahaja. Ahli Dewan Rakyat pula dipilih melalui pilihan raya menggunakan sistem majoriti mudah. Yang kedua ialah sumpah ahli perkara 59. Seterusnya ialah sumpah ahli perkara 59. Perkara 59 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa setiap ahli parlimen mesti mengangkat sumpah taat setia sebelum memulakan tugas dalam Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat. Sumpah ini dibuat di hadapan pengerusi Dewan mengikut format jadual ke-6. Namun, ahli yang belum mengangkat sumpah masih boleh menyertai pemilihan Yang di-Pertua Dewan. Jika seseorang ahli gagal mengangkat sumpah dalam masa 6 bulan, kerusinya akan dikosongkan. Seterusnya ialah tanggungjawab parlimen kepada rakyat. Ahli parlimen bertanggungjawab mewakili rakyat, menggubal undang-undang dan menjaga kepentingan awam. Mereka wajib mengangkat sumpah taat setia kepada negara dan perlembagaan. Perkara 59. Parlimen sebagai badan perundangan tertinggi
perlu memastikan undang-undang yang digubal adil untuk semua. Melalui pilihan raya, ahli parlimen juga tertalu kepada accountability politik dan perlu menjawab kepada rakyat atas tindakan mereka. Akhir sekali ialah peraturan dan tata cara parlimen, iaitu Perkara 62. Perkara 62 memberi kuasa kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk menetapkan peraturan dan tata cara mesyuarat mereka sendiri. Selagi tidak bercanggah dengan perlembagaan parlimen, boleh terus berfungsi walaupun ada kekosongan ahli. Keputusan dibuat melalui undian majoriti dan jika seri, pengurusi mesyuarat mempunyai undi pemutus. Ahli yang tidak hadir tidak boleh mengundi. Ini menjamin kebebasan dan kelancaran perjalanan parlimen. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tajuk isu dan cabaran dalam institusi Parlimen Malaysia. Parlimen merupakan tunjang sistem demokrasi berparlimen di negara kita. Ia berperanan bukan sahaja mengubah undang-undang, tetapi juga sebagai mekanisme semak dan imbang terhadap kuasa eksekutif serta wadah untuk wakil rakyat menyuarakan kepentingan masyarakat. Namun begitu, keberkesanan parlimen sering terjejas oleh beberapa cabaran yang saya akan huraikan dalam 3 isu utama. Pertama, isu ketidakhadiran ahli parlimen dan pengosongan kerusi. Kehadiran yang rendah memberi kesan negatif kepada proses pembahasan dan pengundian di Dewan Rakyat. Mengikut Perkara 54 Perlembagaan, jika berlaku kekosongan, pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari, yang membebankan negara dari segi kos dan kestabilan politik. Oleh itu, pengumpulan peraturan yang lebih tegas perlu dilaksanakan bagi mengelakkan ketidakhadiran tanpa sebab munasabah. Kedua, isu ketulusan dan integriti dalam kalangan ahli parlimen. Salah guna kuasa, rasuah dan konflik kepentingan menjadi cabaran utama yang mencemarkan nama baik institusi ini. Walaupun kod etika telah diperkenalkan, ia belum mengikat secara undang-undang. Tambahan pula, pengisytiharan harta secara terbuka masih tidak diwajibkan. Sebagai langkah penambahbaikan, Undang-Undang Wajib Isytihar Harta perlu digubal dan mekanisme pemantauan seperti jawatan kuasa bebas parlimen wajar ditubuhkan bagi menilai integriti secara menyeluruh. Ketiga, peranan parlimen sebagai badan penyemak kuasa eksekutif masih lemah. Dominasi parti pemerintah dan tempoh persidangan yang pendek menghadkan perbahasan isu penting. Jawatan kuasa pilihan khas seperti PSC pula kurang berkuasa dalam menjalankan siasatan bebas. Kita perlu memperkasakan kuasa jawatan kuasa parlimen, beri ruang kepada parlimen menentukan agenda sendiri dan wujudkan lebih banyak sesi soal jawab bersama menteri. Ini penting untuk menjamin kelestarian demokrasi dan memastikan kerajaan terus bertanggungjawab kepada rakyat. Kesimpulannya, ketidakhadiran ahli parlimen, isu integriti serta kekangan dalam peranan semak dan imbang merupakan cabaran utama yang perlu ditangani segera. Dengan reformasi yang telus dan menyeluruh, kita dapat mengembalikan keyakinan rakyat terhadap parlimen sebagai institusi tertinggi negara. Sekian daripada kumpulan kami, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, dalam pembentangan kami ini memberi maksud bahawa keanggotaan parlimen yang sah dan berfungsi penting untuk kestabilan demokrasi di Malaysia. Setiap komponen seperti yang di Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat perlu bekerjasama dalam membuat undang-undang dan mentadbir negara. Ahli parlimen harus bertanggungjawab bagi mewakili rakyat dan memastikan kerajaan bertindak dengan telus. Walaupun ada cabaran seperti ketidakhadiran dan isu integriti, parlimen tetap penting dalam menjaga keadilan dan keharmonian negara. Maka, peranan dan fungsi parlimen perlu diperkukuhkan agar rakyat negara tetap harmoni dan saksama. Sekian dan terima kasih.